بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-56. Dalam sesi ini, kita akan menyambung mengenai aplikasi konsep ke atas surah-surah. Dan kali ini saya cuba membuat mengenai surah Yasin. Ya. Tapi oleh kerana surah Yasin ini sangatlah panjang, iaitu sebanyak 83 ayat. Jadi untuk sesi ini, kita akan mengkaji ayat 1 hingga ke-12. Surah ini yang sangat popular di kalangan orang Melayu, selalunya dibaca di berbagai majlis. Jadi eloklah kita mengenalinya. Surah Yasin ini yang merupakan surah ke-36 dalam Al-Quran, dikatakan diturunkan di Mekah. Ia menegaskan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan, dan juga Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Dalam surah ini juga terdapat cerita keadaan orang yang degil dan kufur dan akibat buruk menimpa mereka. Juga memuatkan peringatan dan amaran. Jadi memang banyak dalam surah ini mengenai peringatan dan amaran. Jadi terdapat banyak ayat yang menjelaskan dari dalil kekuasaan Allah dan kemurahannya, juga menerangkan keadaan yang berlaku pada hari akhirat dan balasan kepada orang beriman dan kafir. Diakhiri dengan mengingatkan kekuasaan Allah apabila menghendaki adanya sesuatu, hanya berfirman, jadilah kamu, kun fayakun, ya. Maka terus menjadi. So, sebenarnya Maha Suci Allah yang menguasai setiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita berbunyi Yasin. Dia adalah merupakan dua huruf muqatta'ah ni, ya dan sin. Sebenarnya memang banyak ahli-ahli Al-Quran yang cuba melihat ada berbagai-bagai makna untuk mencari apa makna-makna huruf muqatta'ah ni. Tapi saya lebih condong kepada huruf-huruf muqatta'ah ni sebenarnya hanya Allah yang lebih mengetahui apa maknanya, ya. Jadi saya berpegang kepada pandangan tersebut. Kalau kita lihat Yasin ni juga adalah merupakan di mana nama surah ni diperolehi. Di surah Yasin, ya. Kalau kita lihat ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, dia mengandungi tiga perkataan. Ya, wa satu, Al-Qur'ani satu, Al-Hakimi satu. Wa ni adalah harfun jar dan juga harfun qasam. Maknanya Allah bersumpah di sini dengan Al-Quran. Al-Qur'ani, ya. So Al-Quran ni adalah Al-Quran lah, kan. Ada alif lam, maknanya dia adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, baris bawah di sini. Dan Al-Hakimi. Al-Hakimi ni kita tengok adalah yang penuh hikmah, maknanya demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran ni, ya. Jadi Al-Hakimi ni adalah juga isim makrifah kamariyah majrul. Dia juga merupakan isim fa'il, ya. Jadi dia juga kalau kita lihat dia adalah na'at kepada ataupun sifat kepada Al-Quran ni. Kita tengok dia memenuhi 4 syarat, ya. Kita dah buat dahulu sifat dan mausuf ataupun na'at dengan man'ut. Dia memenuhi 4 perkara, iaitu dari segi jenis isim, dua-duanya ada alif lam, maknanya dua-dua adalah makrifah, dua-dua berbaris bawah, dua-dua mufrad dan dua-dua adalah muzakkar. Jadi menepati, ya. Jadi kita lihat dia adalah na'at dan man'ut demi Al-Quran yang penuh hikmah. So kita pergi kepada ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu inna satu, ka satu, la satu, min dan al-mursalina.
ya. So inna ni adalah harfun nashi lah ya. Kita sebut ini adalah nawasih dan juga merupakan harfun taukid. Bila kita ada nawasih, kita akan ada isim inna. Mubtada kita dah bertukar kepada isim inna, dan isim inna kita ni adalah ka ni, iaitu damir anta ni. Selalunya isim inna i'rabnya adalah mansub. Jadi di sini sebab dia adalah damir, jadi dia adalah fi mahli nasbin. Sebab dia mabni ya. Dan la ni adalah harfun taukid, maknanya benar-benar. Dan kalau kita lihat min ni adalah harfu ja, maknanya dari. Ya, kalau kita lihat inna, sesungguhnya kamu iaitu Nabi Muhammad adalah benar-benar dari al-mursalina, para rasul yang diutus. Jadi Allah menegaskan, ya, Allah yang memberi recognition yang Nabi Muhammad ni adalah memang dari para rasul. Jadi tak perlulah orang lain nak mempertikaikannya, sebab Allah sendiri yang mengatakan, ya, yang menegaskan Nabi Muhammad adalah rasul. Jadi minal mursalina ni dia adalah merupakan syibu jumlah, dan dialah yang merupakan khabar inna. Ya, so syibu jumlah ni adalah i'rabnya adalah fi mahli rafi'in sebab dia adalah khabar ya. So di sini kalau kita lihat perkataan al-mursalina ni adalah merupakan juga jamak muzakkar salim. Jadi dia adalah isim maf'ul juga, dan root word dia al-sala. Ayat keempat kita berbunyi ala siratim mustaqim. Di sini kita juga mempunyai tiga huruf, tiga perkataan, ala, siratin dan mustaqimin. Ala ni adalah harfu jar, dan siratin ni adalah isim nakirah majrur sebab ada tanwin kan. Dan mustaqimin ni juga isim nakirah majrur juga, dia juga lah isim fa'il daripada root word dia istaqama. Jadi kalau kita lihat dia juga adalah merupakan naat ataupun sifat kepada siratin ni. Jadi kita dua-dua ni adalah nakirah, dua-duanya adalah muzakkar, dua-dua adalah baris bawah, dan dua-dua adalah mufrad. Jadi dia memenuhi juga empat kataan ya. Tadi makrifah, sekarang kita ada nakirah. Ayat kelima kita berbunyi Tanzilal Azizir Rahim. Jadi kalau kita lihat, kita mempunyai tiga perkataan dalam ayat ni, iaitu tanzila. Kalau ni tanzila ni kita tengok, mungkin kita ingat dia fi'il mudhari' sebab dimulai dengan ta kan, huruf ta. Iaitu untuk fi'il mudhari' tina kan, mulai sama ada ta, ya, nun dan alif. Ya, tapi di sini dia adalah sebenarnya adalah isim masdar, dan root word dia adalah nazala. Ya, itu nazala yunazilu tanzilun. Ya, atau kalau kita lihat dia untuk dari segi pola perkataan formula, dia ada fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Tapi di sini sebab dia nak jadi mutaf, jadi itu yang nak dia punya tanwin tu gugur, jadi tanzilal azizi. Al-azizi ni adalah mutaf ilaih, maknanya yang maha perkasa. Al-Quran itu diturunkan oleh yang maha perkasa, itu Allah lah ni. Al-azizi adalah isim ma'rifah majrur kamariyah, dia juga isim fa'il. Dan al-rahimi ni dia adalah juga isim ma'rifah samsiah majrul juga, dia adalah isim fa'il, root word dia adalah rahuma ya. Dan dia merupakan naat sebab kita tengok pattern dia sama ya, ar-rahimi al-azizi. Dua-dua menepati empat syarat, iaitu dua-dua adalah makrifah sebab dia alif lam. Dua-dua baris bawah kasrah ya. Dua-dua adalah mufrad dan dua-dua adalah muzakkar. Jadi dia menepati, jadi dia adalah naat dan man'ut lah di sini. Jadi di sini maknanya Al-Quran diturunkan oleh yang maha perkasa lagi yang maha mengasihani. Ayat ke-6 kita, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kalau kita lihat, ayat ini mempunyai 10 perkataan. Li 1, tunzira 1, qauman 1, ma 1, unzira, aba'u 1, hum, dan fa, dan hum ghafilun. Kalau kita tengok li ni, li adalah harfun nasab dan juga harfun lam taklil di sini ya. Dan kita lihat dia diikuti oleh tunzira. So harfun nasab ni, tunzira ni adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni jadi mansub lah sebab li ni harfun nasab ni, jadi dia memansubkan perkataan sepatutnya tunziru kan.
Dan dia adalah dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta di sini. Sebab apa tu ta kan? Maknanya li maknanya supaya, dan tunzira maknanya kamu memberi peringatan. Nabi Muhammad tadi kan. Dan kauman adalah kaum, iaitu satu kaum ya. Dan dia adalah merupakan isim nakirah sebab ada tanwin ni kan, dan mansub. Jadi bila dia mansub, jadi dia adalah maf'ulun bihi lah. Jadi kita ada fa'il dan juga maf'ulun bihi. Jadi construction ayat yang normal lah. Tunzira kauman. So lepas tu ma ni adalah maknanya tidak, iaitu dia adalah harfun nafi. Unzira ni juga adalah fi'il madhi mabni, dan adalah majhul lah sini sebab ni kan, sebab dia adalah dhamah di sini. Jadi apa tu ma unzira ni, apa tu dia adalah merupakan naat, ya, naat kepada kauman ni tadi. Ya, so sini kita naat kita adalah apa tu syibu jumlah. Jadi dia fi mahli nasbin. Maknanya tidak diberikan peringatan. Itu satu kaum yang tidak diberi peringatan. Dan aba'u ni maknanya datuk nenek. Apa tu dia adalah merupakan isim marfu' lah baris depan ni. So kalau di isim marfu', jadi kita tengok di sini dia adalah juga jamak taksir daripada aba kan, abun. Tapi aba'u ni apa tu jamak. Jadi juga oleh kerana apa tu kita ada tadi fi'il madhi majhul unzira kan. Jadi aba'u ni adalah merupakan naib fa'il yang zahir ni. Jadi dia juga kalau kita tengok aba'uhum, dia adalah juga merupakan mudhaf di sini sebab dia diikuti dengan apa tu damir. So damir apa tu damir bersambung dengan isim, dia adalah mudhaf ilaih. Datuk nenek mereka. Itu apa tu maknanya supaya kamu ya Nabi Muhammad memberi peringatan kepada satu kaum, iaitu kaum kat Mekah ni lah, yang tidak diberikan peringatan, iaitu dah lama datuk nenek mereka dulu tak ada peringatan. Jadi Nabi Muhammad diturunkan untuk memberi peringatan. Seterusnya, fa ni adalah harfun ataf, maknanya maka. Hum adalah damir hum, iaitu dia damir munfasil, jadi dia muntada. Ya. Dan apa tu, khabar dia adalah ghafilun ni, iaitu isim marfu' jamak muzakkar salim daripada perkataan ghafala. Jadi dia adalah khabar hum ghafilun, maknanya maka mereka orang-orang yang lalai. Jadi tadi apa tu fa ni adalah harfun ataf, jadi maktuf hum ghafilun ni adalah juga merupakan maktuf. Dan maktuf alaihi dia adalah ma'unzira ni tadi. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-6 ini menyatakan Allah menghantar Nabi Muhammad kepada kaumnya di Mekah yang telah lama tidak diberi peringatan, sebab itu mereka lalai. Orang yang lalai. Itu kalau kita lihat dari segi sejarah, the last rasul yang ada di Mekah adalah Nabi Ismail. Itu terlalu lama berlaku. Jadi orang Mekah ni dah tak ada apa perlu diberi peringatan ya, sebab selepas Nabi Ismail kebanyakan rasul dihantar kepada Bani Israel. Jadi selain daripada Nabi Muhammad diturun juga Al-Quran untuk memberi peringatan. Ayat yang ke-7 berbunyi laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 11 perkataan, iaitu la satu, qad dan haqqa dan al-qawlu dan ala aksari dan him fa hum la yu'minun. Kalau la ni adalah harfun taukid dan qad adalah harfun tahqiq dan haqqa ni adalah merupakan fi'il madhi mabni huwa, dia punya root word dia adalah haqqa ya. Dan al-qawlu ada alif lam, maknanya isim makrifah kamariyah marfu' lah. Dan dia juga adalah isim masdar, dan root word dia adalah qala. Dia oleh kerana kita tengok dia marfu', maknanya dia ni adalah fa'il. Jadi kita ada fi'il tadi, fi'il dan haqqa ni ada fa'il dia al-qawlu ni. Sungguh benar-benar pasti berlaku perkataan atau hukuman ya. Dan ala ni adalah harfu jar, maknanya ke atas, dan aksari iaitu isim majrul, dia juga adalah merupakan isim masdar daripada perkataan aksara. Dan kalau kita lihat aksarihim, dia bergandingan dengan apa tu damir, maknanya dia adalah mudhaf. Dan him ni adalah mudhaf ilaih. So maknanya di sini sungguh benar-benar pasti berlaku perkataan atau hukuman ke atas kebanyakan mereka, iaitu orang kaum Mekah tadilah ya. Allah akan jatuhkan hukuman.
Dan kita tengok fa, fahum la yu'minun. Fa ni adalah harfun istinaf, dan hum ni adalah mubtada, apa tu dia damir hum ya. Dan la adalah harfun nafi, maknanya tidak, kerana mereka tidak. Mereka tadi orang kaum Mekah tadilah tadi, dan yu'minun, mereka tidak beriman. Yu'minun iaitu fi'il mudhari' marfu', dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli rafi'in. Jadi di sini hum ni adalah mubtada, jadi la yu'minun ni adalah merupakan khabar. Ayat kita yang ke-8 berbunyi inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Jadi kalau kita lihat ayat kita ni mempunyai 14 kataan, iaitu kataan inna dan na dan ja'alna dan fi a'naqi dan him aghlalan dan fa dan hiya ila al-azqani dan fa dan hum muqmahun. Jadi inna ni adalah harfun nashi dan juga taukid. Jadi kalau ada harfun nashi, kita akan ada isim inna lah. So isim inna kita ni adalah na ni. Apa tu, iaitu damir nahnu ya. Jadi dia adalah fi mahli nasbid. Inna maknanya sesungguhnya, na ni adalah kami, iaitu Allah lah di sini. Dan kita diikuti oleh ja'alna, iaitu adalah fi'il madhi nahnu, dan urut dia adalah ja'ala. Dia adalah dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in, maknanya kami telah jadikan. Dan fi adalah harfu jar, maknanya pada, dan a'naqi, apa tu ni adalah isim majrur jamak taksir, dan kalau kita lihat dia juga mudhaf sebab dia akan apa tu bersabgandengan dengan apa tu damir hum ni, jadi him ni sini, jadi mudhaf ilai, a'naqi him ni, maknanya leher-leher mereka. Dan aghlalan, di sini apa tu adalah isim nakirah mansub, dia adalah juga jamak taksir, jadi kita lihat dia adalah maf'ulun bihi di sini. Jadi di sini maknanya belenggu-belenggu, iaitu Allah berkata sesungguhnya kami telah jadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Ya. Sambungan, jadi kita tengok fa ni adalah harfun ataf, dan hiya ni adalah damir hiya, dia adalah mubtada di sini. Apa tu damir, apa tu munfasil kan, selalunya mubtada. Dan ila adalah harfu jar. Lalu apa tu hiya ni adalah tangan, itu jadi apa tu maknanya ia. Apa tu ila ni adalah ke, apa tu diangkat ke, ni al-azqani adalah dagu-dagu, dia adalah isim makrifah kamariyah majrul, dan dia adalah jamak taksir. Jadi dia tadi hiya ni adalah mubtada, jadi khabar dia adalah ilal azqani, adalah syibu jumlah ya. Dan kita tengok fa ni adalah harfun ataf, and then makna maka, and then hum ni adalah damir hum, dia adalah damir munfasil, jadi dia adalah mubtada. So bila mubtada, apa tu mana khabar dia? So khabar dia adalah muqmahun ni, itu dia adalah isim mim marfu' jamak muzakkar salim, dia adalah isim maf'ul daripada perkataan aqmaha ya. Dia adalah khabar. Jadi hum muqmahun ni juga adalah merupakan maktuf, sebab kita ada fa ni adalah harfun ataf. So dia punya maktuf alaihi dia adalah hiya ilal azqani ni tadi. So ni adalah maktuf alaihi dia ya. Ni hum muqmahun adalah maktuf. Makna di sini lalu ia, itu tangan tadi, diangkat ke dagu-dagu. Maka mereka orang-orang yang tertenggadah. Maknanya dia tak boleh bergerak lah kan, dah terbelenggu. Ayat kita yang ke-9 berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi kita lihat ayat kita ni mempunyai 19 perkataan. Itu wa satu, ja'alna satu, min satu, baini satu. Dan aidi, dan him, saddan, dan wa, dan min, khalfi, dan him, saddan, dan fa, aghshayna, dan hum, and then fa, and then hum, and then la yubsirun.
Wa ni adalah harfun ataf, and then kita lihat maknanya dan, and then ja'alna. Ja'alna adalah fi'il madhi nahnu, dan ada root word dia adalah ja'ala. Dalamnya tersembunyi fa'il, damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Sebab dia lepas huruf ataf, jadi dia ni ja'alna ni adalah ma'tuf. Sebab kita ma'tuf alai dia tadi kita ada dalam ayat ke-8 tu inna ja'alna fi a'naqihim tadi kan. Jadi ja'alna di situ adalah ma'tuf alai dia. Jadi dia antara dua ayat ni. Lepas tu kita tengok maknanya kami telah jadikan dan kami telah jadikan. Ya. Dan min ni adalah harfu jar, maknanya dari. Baini adalah zaraf makan, dia adalah makna antara. Dan baini ID. Jadi kita lihat ni zaraf dengan apa tu isim. Jadi dia adalah jadi mudhaf ilaih. So ID ni maknanya hadapannya. So, isim majrur jamak taksir dia mudhaf ilaih. Dan juga dia ID him. Dia juga menjadi mudhaf sebab dia apa tu bergandingan dengan damir. Him ni adalah damir hum. Jadi dia mudhaf ilaih. Apa tu maknanya mereka, apa tu jadi dan kami telah jadikan dari antara hadapan mereka saddan. Saddan ni adalah maknanya sekatan atau dinding. Jadi di sini saddan ni dia adalah isim nakirah mansub, dia adalah isim masdar perkataan root word sadda, dan dia juga adalah maf'ulun bihi di sini. Terusnya, wa ni adalah harfun ataf, makna dan, and then min adalah harfu jar, maknanya dari. Halfi adalah zaraf makan, and then halfihim, him ni adalah damir, jadi zaraf dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih, maknanya belakang mereka. And then saddan adalah sekatan, isim nakirah mansub, and then isim masdar seperti tadi juga ya. So, jadi kita lihat di sini apa tu dan dari belakang mereka. Sekatan. And then di sini adalah ataf, jadi maktuf dia adalah min khalfihim saddan. Semua sekali ya. So dari maktuf alai dia adalah tadi kita ada min baini aidihim saddan. Jadi di sini kalau kita lihat Allah jadikan orang yang tidak beriman dan menurut Rasulullah ini terbelenggu tadi ayat yang ke-8 dia terbelenggu dan ada sekatan di hadapan dan di belakang mereka. Jadi kita tengok ayat yang seterusnya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa ni adalah harfun ataf juga lagi. Dan aghshayna ni apa tu maknanya dia adalah apa tu dia adalah fi'il madhi nahnu daripada perkataan aghsha. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu. Dan apa tu fi mahli raf'in dia ni. Dia adalah juga maktuf ni sebab aghshayna ni maktuf alai dia tadi ja'alna. Dia ja'alna tadi kan ja'alna min baini aidihim. So dia fa'aghshayna. So dua-dua adalah fi'il madhi nahnu. And then hum ni adalah damir hum, dia adalah maf'ulun bihi. And then fa ni adalah harfun ataf, and then lagi satu harfun ataf ni. And then hum ni adalah damir hum, dia adalah mubtada. And then bila mubtada kabar dia adalah la yubsirun ni. Apa tu harfun nafi la dan juga fi'il mudhari' hum daripada perkataan absara. Dan dalam dia tersebut fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Jadi la ni hum adalah mubtada, la yubsirun adalah apa tu khabar. Hum la yubsirun ni adalah merupakan maktuf sebab sebelum ni fa ni harfun ataf kan. So maktuf alai dia adalah aghshaynahum ni. Aghshaynahum and then hum la yubsirun. Ni adalah maktuf dan ni adalah maktuf alai dia. So makna di sini lalu kami tutup mereka, lalu mereka tidak, mereka dapat melihat jalan iman tu. Jadi dah tertutup ya. Ayat yang ke-10 berbunyi wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau kita lihat ayat ini kita mempunyai 13 perkataan. Wa satu, sawaun satu, alai satu, him satu, anzarta satu. And then hum, am, lam, tunzir, and then hum, la, and then yu'minun. So wa ni adalah harfun ataf. And then sawa makna dan, and then sawaun adalah isim nakirah marfu, and then dia adalah isim masdar juga perkataan sa'a ya. And then juga dia adalah merupakan khabar muqaddam di sini. Jadi kalau kita nak lihat khabar muqaddam kita, jadi mana mubtada muakhar kita? Mubtada muakhar kita adalah ni anzartahum ni. Apakah ni? Apakah apakah kamu beri amaran atau peringatan kepada mereka? Sama saja ya.
And then alaihim ni adalah ke atas mereka. Alaihim ni adalah harfu jar dan juga dhamir hum. Jawab majrur lah. So kalau kita lihat ni harfun wa ni harfun ataf, jadi maktuf dia adalah sawaun alaihim. Ya, so dia punya maktuf alaihi dia adalah ja'alna tadi dalam ayat yang sebelum ni ya. Jadi di sini kita lihat mubtada muakhar anzartahum, apakah kamu beri amaran peringatan kepada mereka, and then dengan khabar muqaddam dia sama sahaja. Yang mana tak berguna lah ya. Ayat seterusnya am lam tunzirhum la yu'minun. Am ni adalah harfun ataf lagi, and then lam ni adalah harfun nafi dan jazam, and then tunzir. Sebab kita ada harfun jazam, jadi tunzir ni fi'il mudhari' majzum lah ya, dia telah majzumkan, dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir takdirnya anta di sini. Dan di sini hum ni tunzirahum ni, hum ni adalah maf'ul bihi lah, damir hum ni. Jadi lam tunzirhum ni adalah merupakan maktuf sebab lepas am ni harfun ataf kan. Jadi maktuf alaihi dia adalah anzartahum tadi ya, yang sebelum ni anzartahum, ni lam tunzirhum ni. Dia maktuf alaihi, maktuf di sini maktuf alaihi tadi ya. Dan la ni adalah harfun nafi, dan yu'minun ni apa tu la ni adalah makna tidak, yu'minun adalah mereka akan beriman. Yu'minun ni adalah fi'il mudhari' hum pada perkataan amanah, dalamnya tersembunyi fa'il dan mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli raf'in. La yu'minun ni adalah merupakan hal, iaitu bila ni tidak mereka akan beriman, iaitu bila masa mereka menerangkan keadaan masa diberi amaran tu atau peringatan tu macam mana mereka memang tidak beriman ya. Ayat kita yang ke-11 berbunyi innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. So kita lihat ayat kita ni mempunyai 18 perkataan ya, iaitu innama tunziru dan man ittaba'a az-zikra dan wa dan khasyiyar ar-rahman dan bi al-ghaibi dan fa bashirhu B satu, bashir satu, hu satu, B satu, maghfiratin satu, wa satu, ajrin karim. So kita lihat apa tu innama ni. Innama ni adalah rangkaian dua harfun, iaitu inna dan juga apa tu harfun nafi ma, yang menyebabkan harfun nasi inna tidak berfungsi seperti biasa. Ni saya dah sebut dahulu iaitu dia tidak menukar apa-apa. Jadi rangkaian ini dikenali sebagai kafatun wa makfutatun. Dan juga dia merupakan juga harfun taukid ya. Dan tunzira ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan anzara, dalamnya tersembunyi fa'il dan bil mustatir takdirnya anta. Innama maknanya sesungguhnya tadi, dan ziru ni apa tu maknanya kamu dapat memberi peringatan. Dan man apa tu adalah isim mausul, apa tu dia adalah maf'ulun bihi di sini ya. So kita ada fa'il dan maf'ulun bihi. Ini sesiapa yang nisbahnya kamu dapat memberi peringatan sesiapa yang ittaba'a, ni maknanya dia mahu mengikuti. Siapa yang mengikuti bolehlah Rasulullah beri peringatan, kalau tidak memang dia tak dapat ya. So ini adalah fi'il madhi mabni dari perkataan ittaba'a, dalamnya terpunyai fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Dan al-zikra ni adalah peringatan, iaitu Al-Quran lah ni. Dia adalah merupakan isim ma'rifah samsiah mansub, dan juga isim masdar dia adalah merupakan maf'ul bihi. So kita ada fa'il dan juga maf'ul bihi. Ittaba'a zikra ni ya. So makna di sini sesungguhnya kamu dapat peringatan pada sesiapa yang dia mahu mengikuti peringatan, itu Al-Quran. Seterusnya ayat kita wa ni adalah harfun ataf, hasya adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terpunyai fa'il damir mustatir takdirnya huwa, dan dia adalah maktuf lah sebab kita lepas harfun ataf ni kan. Dan maktuf alaihi dia tadi adalah ittaba'a ni, jadi dia juga adalah fi'il madhi, jadi dua-dua fi'il madhi dengan fi'il madhi, maktuf dan maktuf alaihi. Dan ar-rahman ni adalah isim makrifah samsiah mansub, dia mansub jadi adalah maf'ul bihi. Jadi kita lihat kita ada ayat-ayat kita fi'il dan fa'il dan juga maf'ul bihi, jadi construction ayat yang biasa ya. So, ar-rahmana ni maknanya yang maha pemurah, itu Allah lah.
And then B ni adalah apa tu harfu jar, maknanya dalam, and then al-ghaibi adalah apa tu isim makrifah kamariah majrul, dan dia ni adalah hal. Maksudnya di sini adalah walaupun dalam keadaan dia tidak dilihat. Itu orang yang beriman ni dia akan takut kepada Allah walaupun dia tidak dilihat. Itu walaupun dia tak ada orang nampak dia, tapi dia merasakan kehadiran Allah walaupun tak nampak Allah. Sebenarnya kita memang tak nampak Allah di dunia ni ya. Ayat seterusnya, fabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Fa ni adalah harfun istinaf, and then bashir ni, bashir adalah fi'il amar mabni daripada perkataan basyara, and then dalamnya terpunya fa'il damir mustatir tadinya anta. Dan kita lihat apa tu hu ni adalah apa tu damir huwa, dia adalah maf'ul bihi lah, ya, sebab apa tu damir selepas apa tu fi'il. Maka berilah berita yang menggembirakan kepadanya. And then B ni adalah harfu jar, maknanya dengan, maghfiratin ni adalah keampunan, iaitu isim nakirah majrul, isim masdar pada perkataan ghafara. And then wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan ajrin makna adalah maknanya pahala. Dia adalah isim nakirah majrul, dia lepas ataf, jadi dia adalah maktuf. Dia daripada maktuf alai dia adalah maghfiratin ni. So maghfiratin dengan ajrin ni kita tengok dia sama-sama nakirah. Ya, dan karimin ni adalah makna isim nakirah majrul, dia juga adalah isim fa'il, dan juga dia merupakan naat dia kepada apa tu ajrin ni. Ya. So maknanya di sini, maka berilah berita yang menggembirakan kepadanya dengan keampunan dan pahala yang mulia. Ayat yang ke-12 berbunyi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. So kita lihat ayat kita kat sini mempunyai 20 perkataan. Inna satu, na satu, nahnu dan nuhyi al mauta wa naktubu ma dan qaddamu dan wa atharahum dan wa dan kulla dan syai'in asaina dan hu dan fi dan imamin dan mubin. Jadi kita tengok inna ni adalah harfu nasi lagi lah. Ayat ni juga memang ya, ayat Yasin ni memang banyak nawasih ni. Jadi dia juga taukid di sini, penegasan. Na ni jadi adalah bila ada nawasih kita ada isim inna. Isim inna kita adalah damir nahnu. Adalah fi mahli nasbin lah. Dan kalau kita lihat nahnu ni adalah juga damir nahnu, dia merupakan mubtada, dan kalau kita lihat di mana khabar dia nuhyil mauta ni, ya, apa tu sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Ya, so apa tu mubtada dan juga khabar di sini, iaitu khabar dia adalah fi'il mudhari' marfu', dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir tadinya nahnu, dan juga apa tu al-mauta ni iaitu isim ma'rifah kamariyah mansub, dan juga isim masdar dia adalah maf'ulun bihi. Jadi apa tu kita fa'il dan maf'ulun bihi, dia juga merupakan khabar. Tapi apa tu untuk nahnu nuhyi ni, dia merupakan khabar inna pada isim inna na tadi ni. Nuhnu nuhyi, ya. So makna di sini sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Allah lah ni, ya. Ayat seterusnya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. So kalau kita tengok wa ni adalah harfun ataf, naktubu adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kataba, dan dia adalah fa'il, dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya nahnu fi mahli rafi'in, dan dia juga adalah merupakan maktuf sebab dia lepas ataf kan, apa tu harfun ataf, maktuf. Jadi maktuf alai dia adalah nuhyi tadi, inna nahnu nuhyi kan, dia adalah dua-dua fi'il mudhari'. So apa tu kalau kita lihat perkataan seterusnya adalah ma adalah isim mausul, dia adalah maf'ul bihi. Dan qaddamu ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan qaddama, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Maknanya mereka telah kerjakan. Dan wa adalah harfun ataf, apa tu maknanya dan athara. Ini adalah isim mansub jamak taksir, dia adalah maktuf lah sebab dia lepas ataf. So maktuf alai dia adalah ma ni tadi, ya.
So lepas tu asarahum, dia adalah mudhaf ilaih lah, sebab kita tengok isim bergandingan dengan apa tu damir. Hum ni adalah damir hum, dia adalah jadi mudhaf ilaih di sini. Jadi maknanya, dan kami tuliskan apa yang mereka telah kerjakan dan kesan-kesan perbuatan mereka. Ayat seterusnya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa adalah harfun ataf, dan kulla ni adalah isim mansub, apa tu dia adalah maf'ul bihi. Ya, apa, dan dia juga kalau kita kulla syai'in, jadi maknanya dia ada mudhaf ilaih di sinilah. Ni adalah isim nakirah majrur ya. Ni kalau kita tengok maknanya dan tiap-tiap sesuatu. Dan ahsayna ni, ahsayna adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Jadi dia ni kulla syai'in ahsayna ni dia adalah maktuf sebab lepas afun ataf ni. So maktuf alai dia adalah naktubu tadi ya. Kita ada perkataan inna nahnu nil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsayna ni. So dia adalah maktuf di sini ya. Dan hu ni adalah damir huwa, dia adalah maf'ulun bihi maknanya. Dan fi adalah harfu jar makna dalam. Imamin adalah isim nakirah majrur maknanya catatan atau suratan. Mubinin ni adalah isim nakirah majrur, isim fa'il. Kalau kita tengok dia ni adalah dengan imamin ni adalah sama ya. Jadi dia adalah na'at lah di sini. Na'at untuk imamin ni, mubinin ya. So maknanya dan tiap-tiap sesuatu kami telah hitungnya dalam catatan atau suratan yang jelas nyata. Iaitu dia ni, dan jelas nyata ni adalah lauh mahfuz lah ni ya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung bahagian pertama untuk surah Yasin ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita akan sambung dalam bahagian kedua untuk surah Yasin dalam sesi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.